Alhamdulillah, Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Sementara kita menunggu peserta-peserta yang lain yang insya-Allah yang akan turut serta dalam pengajian ini, kita akan buat ulang kaji dengan subjek-subjek yang telah kita bincangkan sebelum ini. Baik. Maka pada pagi ini saya memilih dua tajuk untuk kita buat suatu ulang kaji. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai diagram, boleh lihat kepada diagram warna pink A, pink A. Okay, berkenaan dengan isim mausul dan isim isyarah. Itu yang saya pilihlah, isim mausul dan isim isyarah. Baik. Baik, pertama tentang isim isyarah. Kita bermula dengan isim isyarah. Isim isyarah ini kita terjemahkan dengan kata tunjuk. Okey, isim isyarah adalah kata tunjuk. Maksudnya kita menunjukkan kepada sesuatu objek. Kita menunjukkan kepada sesuatu objek. Jadi bila kita sebut kata tunjuk, kita menunjukkan kepada sesuatu, ia mempunyai jarak. Okay, pertama jarak dekat dengan terjemahan ini ataupun dengan jarak yang jauh, iaitu itu. Okay, baik. Dan bila kita sebut tentang isim, ia merangkumi pecahan kepada jantina dan juga bilangan. Jadi elemen ini sangat pentinglah digunakan di dalam isim isyarah. Iaitu apabila kita nak menunjukkan kepada sesuatu yang dekat. Objek itu dekat dengan kita. Pertama sekali mesti melihat kepada jantina dan yang kedua mesti melihat kepada bilangan. Okey. Jadi kalau kalau objek itu lelaki, contohnya kitab, buku. Buku dalam bahasa Arab dikelaskan sebagai lelaki. Dan buku itu berada hampir dengan kita. Dan kita nak sebut ini adalah kitab. Jadi kita gunakan haza. Okay, haza, satu lafaz sahaja digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Haza. Okay. Manakala kalau kita nak menunjukkan sesuatu objek, yang mana objek itu berada dekat dengan kita dan dia punya jantina dia perempuan dan bilangannya satu, kita akan guna hazihi. Okay, apa dua keadaan, kita akan guna haza dan juga hazihi. Seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini, apabila kita melihat kepada satu lafaz, dia letak satu je lafaz dia, isim. Sedangkan isim ini, dia berada pada tiga keadaan. Sama ada keadaan depan, tempatnya depan, kedudukannya atas atau kedudukannya bawah. Okay, tetapi dia letakkan satu lafaz saja, haza dan hazihi. Ini dinamakan dalam istilah bahasa Arab sebagai mabni. Okay, mabni. Itu yang pertama. Okay. Okay. Kemudian yang kedua, kita menunjukkan sesuatu objek yang dekat
dan objek itu bilangannya 2. Okay, jika kita nak menunjukkan objek itu jantinanya lelaki, bilangannya 2 dan berada dekat dengan kita, maka kita gunakan perkataan hazani ataupun hazaini. Antara dua itulah kita gunakan hazani ataupun hazaini. Okey, seperti mana saya sebut tadi, isim dia ada 3 kedudukan, depan, atas dan bawah. Ini dah lama dah. Pada awal pengajian saya selalu sebut bahawa isim ini dia ada kedudukannya apabila berada pada ayat. Okey. Maka dalam isim yang jumlahnya 2 ataupun bilangannya 2, dia menggunakan sama ada hazani atau hazaini. Kalau hazani digunakan pada waktu kedudukannya depan. Okey, kalau hazaini kedudukannya atas atau bawah. Okay, atas atau bawah. Maka apabila dalam keadaan berubah begini, depan guna perkataan lain, atas atau bawah guna perkataan yang lain, maka ini dinamakan sebagai isim yang mu'rab. Okay. Perempuan pun sama. Hatani, hataini. Perempuan dia mesti beza dengan lelaki. Okay. Hatani dan hataini. Okay. Hatani dan hataini. Itu pun sama. Dia ada slash. Hatani digunakan pada kedudukan depan. Hataini digunakan pada kedudukan atas atau bawah. Ini dinamakan isim yang mu'rab. Okay. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang nanti apabila kita dah bincang tentang haraf, isim, apabila habis isim, bincang haraf, kemudian bincang fi'il, kemudian kita akan masuk bab kedudukan pada ayat. Kedudukan pada ayat. Itu lebih teranglah penjelasannya. Okay, kemudian haulai. Okay. Kalau kita nak menunjukkan sesuatu objek yang dekat dan objek itu ramai seperti muslimuna. Okay, muslimuna ataupun muslimina, kaum muslim. Okay, jadi kita gunakan haulai. Haulai menunjukkan kepada lelaki yang ramai. Kemudian perempuan pun sama juga, kita menggunakan haulai muslimatun apabila kita nak menunjukkan kepada objek perempuan, bilangannya ramai dan kedudukannya ataupun objek itu berada pada kedudukan yang hampir dengan kita. Maka kita gunakan haulai. Jadi haulai di sini lafaznya sama, cuma apabila kita nak membezakan haulai lelaki ataupun haulai perempuan, maka lihatlah objek yang kita tunjuk. Kalau objek yang kita tunjuk itu lelaki, maka haulai adalah lelaki. Kalau objek yang kita tunjuk itu perempuan, maka haulai yang kita gunakan adalah menunjukkan kepada perempuan. Okey, boleh. Okey, seterusnya kita beralih kepada jarak yang jauh. Okey, jarak jauh. Kita menunjukkan sesuatu objek dan objek itu berada pada tempat yang jauh. Okey, tempat yang jauh. Jadi sama juga dia ada elemen lelaki dan perempuan, ada bilangan zalika untuk mufrad, kemudian dia ada musanna dan dia ada jamak. Baik, kalau kita nak tunjukkan sesuatu objek itu berada jauh dan lelaki. Jadi lafaz yang digunakan adalah zalika. Sebab itu dalam Quran zalikal kitab. Okey, zalikal kitab kerana objek yang kita tunjuk itu adalah kitab. Kitab ini dihukumkan sebagai lelaki. Jadi digunakan zalika. Okey, zalika digunakan satu lafaz sahaja. Mana-mana keadaan pun digunakan zalika, ini adalah dinamakan sebagai mabni. Statik. Okey, mabni maksudnya statik. Mana sahaja kedudukan zalika berada pada ayat ataupun kata tunjuk yang menunjukkan jauh seorang lelaki, kita akan guna lafaz zalika. Okey, jadi ini adalah dikatakan sebagai mabni. Okey, kalau kita nak tunjukkan kepada perempuan, kita gunakan tilka. Tilka itu adalah tilka Aisyah. Itu adalah Aisyah. Kita nak tunjukkan Aisyah tu jauh. Jauh daripada, berada jauh pada kita.
Maka orang tanya, mana Aisyah? Tilka, itu adalah Aisyah. Tilka Aisyah, itu adalah Aisyah. Okey. Kemudian itu menunjukkan jauh dan kita menggunakan lafaz zanika, zainika untuk menunjukkan objek yang jauh, lelaki dan dua, bilangannya dua. Zanika, zainika. Zanika dan zainika. Jadi dia ada slash. Slash ni maksudnya kita menggunakannya dalam keadaan menuruti tata bahasa Arab apabila ia berada pada suatu ayat. Sama ada zanika atau zainika. Okey, zanika digunakan pada kedudukan depan. Zainika pada kedudukan atas atau bawah. Atas atau bawah. Okey. Dan ini dinamakan sebagai isim mu'rab. Perempuan pun sama, digunakan tanika, tainika. Tanika, tainika, ada slash. Okay, bila kita nak tunjuk objek itu jauh, kita gunakan dan dia perempuan, tanika atau tainika. Lihat kepada kedudukan kalimah ini pada ayat. Jadi ini dinamakan isim mu'rab juga. Okey, boleh. Kemudian yang terakhir adalah ulaika. Ulaika ini adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan objek lelaki yang ramai. Ulaika. Begitu juga ulaika digunakan lafaz ini menunjukkan objek lelaki yang ramai dan berada pada suatu kedudukan yang jauh. Ulaika itu adalah kaum muslimat. Itu adalah kaum muslimin. Maka kedua-duanya, ulaika lelaki, ulaika perempuan, ini semua adalah dinamakan sebagai isim mabni yang statik. Okay, tidak berlaku apa-apa perubahan. Okay, selesai pada isim isyarah. Okay, kita ambil sedikit masa untuk isim mausul. Isim mausul. Okay, kita ulang kaji sedikit lagi. Isim mausul. Isim mausul ini adalah kata hubung. Okay, kata hubung yang mana kita terjemahkan dengan perkataan yang. Jadi dia menghubungkan suatu perkara yang kita bincangkan dan kita hubungkan dengan suatu ayat yang lengkap. Itu isim mausul. Maka lafaz-lafaznya bila kita sebut kata hubung, kita kena tahu dia punya kegunaan dia. Kita kena tahu kegunaan dia. Dia berada di tengah-tengah antara benda yang nak dijelaskan dan perkara yang nak dijelaskan dan apa yang kita nak jelaskan. Apa yang kita nak jelaskan tu maksudnya kita kena gunakan ayat yang lengkap lah. Okay. Jadi isim mausul ni berada di tengah-tengah. Contohnya kalau allazi. Okay, kemudian dia isim. Okay, dia kita bahagikan dalam bentuk jantina dan bilangan. Okey, bilangan. Baik, kalau kita nak bincangkan berkenaan seorang lelaki. Contohnya allazi. Kita letakkan suatu kalimah di sini. Contoh Muhammad. Muhammad seorang lelaki. Allazi yang apa? Kita buat ayat yang panjang. Yang yudarrisu lughah al-arabiyyah, yang telah mengajar, yang sedang mengajar bahasa Arab. Jadi kena ada ayat yang lengkap selepas allazi. Okey. Kemudian kalau perempuan allati, samalah. Sebelum allati kena ada objek perempuan. Kemudian lepas allati kena ada ayat yang lengkap. Okay, nanti kita tengok pada ayat Quran. Kemudian kalau dan allazi dengan allati ini diletakkan satu lafaz sahaja. Mana-mana kedudukannya, sama ada kedudukan depan ke, atas ke, bawah, digunakan allazi. Dan untuk perempuan allati, ini dinamakan sebagai isim mabni. Okay, isim mabni. Okay, seterusnya kita beralih kepada allazani allazaini. Allazani allazaini adalah kata hubung yang menghubungkan objek yang kita nak bincangkan, iaitu dua orang lelaki
dengan apa yang kita nak explainkan tentang lelaki tersebut. Dua lelaki tersebut. Jadi dia al-lazani dengan al-lazaini. Okay, jadi dua lafaz digunakan sama ada al-lazani atau al-lazaini. Al-lazani digunakan pada ketika mana dia berada pada kedudukan depan. Al-lazaini digunakan pada kedudukan atas atau bawah. Okay. Ini bermaksud al-lazani dengan al-lazaini ini adalah isim mu'rab. Okay. Manakala perempuan pula, apabila kita nak menjelaskan tentang dua orang perempuan. Okay. Kita nak menjelaskan tentang dua orang perempuan. Dan kita nak menjelaskan perempuan itu dalam bentuk ayat. Okay, ayat yang lengkap. Okay. Maka kita datangkan dengan al-latani. Okay. Ataupun kita nak mensifatkan perempuan itu dalam bentuk ayat yang lengkap. Okay. Kita nak mensifatkan dua orang perempuan dengan ayat menggunakan ayat yang lengkap. Maka kita gunakan al-latani atau al-lataini. Okay. Al-latani digunakan pada kedudukan depan. Al-lataini digunakan pada kedudukan atas atau bawah. Maka lafaz ini adalah lafaz mu'rab. Okay, lafaz mu'rab. Kerana apa? Kerana perlu kepada pilihan berdasarkan kedudukan kalimah. Itu namakan mu'rab. Okay. Kemudian al-lazina, lafaz al-lazina digunakan untuk kita mensifatkan sesuatu okay, dalam bentuk ayat yang lengkap. Macam kita katakan al-muslimuna allazina. Muslimun itu allazina yang yusalluna, yang sedang solat fil masjidi, di dalam masjid. Macam tu ayat ni. Jadi kita nak sifatkan suatu lelaki yang ramai dengan suatu ayat yang panjang ataupun ayat yang lengkap. Ayat panjang, ayat yang lengkap. Yusalluna fil masjid. Yusallu maksudnya telah sedang solat. Fil masjid itu ayat lengkap. Jadi kita nak sifatkan golongan Muslim. Okay. Mungkin ada sebahagian Muslim duduk kedai makan. Okay. Ada yang duduk di padang bola, tempat permainan. Okay. Ataupun yang bekerja. Sekarang kita nak sifatkan orang Muslim yang berada, yang sedang solat di masjid. So kita kata al-muslimuna allazina yusalluna fil masjid. Okay. Kaum Muslim yang mereka itu sedang solat di masjid. Okey, itu allazina. Dan lafaz allazi digunakan satu sahaja, allazi, maka ia adalah mabni. Okey. Kemudian allati, allai dan allati. Okey, allai dan allati. Allai dan allati ini digunakan untuk kita mensifatkan perempuan yang ramai dan kita nak sifatkan dengan ayat yang lengkap. So kita gunakan allai ataupun allati. Okey, slash di sini bukan maksudnya kita kena ikut dia punya apa panggil kedudukan kalimah, tidak, tetapi ini kita mana satu yang kita suka guna. Kalau nak gunakan allai, allai. Ada orang yang suka guna allati, allati sahaja digunakan. Maksudnya mana-mana kedudukan dia lebih suka menggunakan allai. So dia pilih allai. Mana-mana kedudukan dia suka allati, maka digunakan allati. Okey, tengok pada kebiasaan diguna. Mungkin kawan-kawan dia orang Arab digunakan allati. Dengar allati, 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 so digunakan allati. Okey, dia suka allati. Allai saya tak guna. Okey. Ada orang yang biasa guna allai, lebih suka guna allai lah kerana i ni lebih mudah nak sebut daripada ti. Contoh. So digunakan allai ni mana-mana kedudukan pun digunakan allai. Okey, walaupun dia slash tetapi bukan pilihan dari sudut grammar, tetapi pilihan dari sudut apa yang kita suka nak gunakan. Apa pun kedudukan, sama ada kita gunakan allai ataupun allati. Baik. Ini pun dinamakan sebagai mabni. Jadi dipanggil sama makna lah. Allai dengan allati ini adalah perkara yang sama makna. Okay. Ada lagi allawati, banyak lagi lah lafaz-lafaz. Isim mausul digunakan untuk ramai perempuan. Okay, boleh ya? Jadi
Dua subjek hari ini, pagi ini kita bincangkan satu berkenaan dengan isim isyarah, kata tunjuk, dan yang kedua adalah kata hubung. Yang mana kata hubung ini dia berbentuk kita mensifatkan sesuatu dalam bentuk ayat yang lengkap. Okay, isim isyarah adalah ada lagi. Isim isyarah adalah kata menunjukkan sesuatu objek dekat dan jauh. Lupa, ada tengah-tengah. Okey. Belum habis lagi. Okey, berkenaan dengan di tengah-tengah ni. Lupa. Okey, saya padam dulu. Okey. Yang di kanan dan kiri ini dipanggil isim isyarah yang khas. Okey, yang ni yang khas, yang ni pun yang khas. Khas ni maksudnya kita gunakan isim mausul itu kena merujuk kepada jantina dan bilangan. Contohnya allazi khas untuk seorang lelaki. Allazani allataini khas untuk dua orang lelaki. Allazina khas untuk lelaki yang ramai. So ini dipanggil khas. Maksudnya kita tak boleh guna sewana-wananya allazi kepada perempuan, tak boleh. Allazani kita gunakan untuk perempuan dan bilangan kurang daripada dua, tak boleh. Lebih daripada dua tak boleh. Dia kena dua-dua tepat-tepat. Allazi pun sama. Digunakan untuk seorang lelaki sahaja, tak boleh jantina lain, tak boleh bilangan lebih daripada satu. Okay. Allazina juga begitu. Allazina digunakan untuk ramai lelaki sahaja. Tak boleh kurang daripada tiga, tak boleh ditukarkan kepada jantina yang lain. Allazina. Okey. Sama juga dengan allati, seorang perempuan. Tak boleh ditukarkan kepada jantina lain ataupun digunakan untuk bilangan lebih daripada seorang, tak boleh. Sama juga dengan allati, allataini. Allatani ataupun allataini, kedua-duanya digunakan untuk dua perempuan. Tak boleh digunakan jantina lain, lelaki. Maksudnya gunakan jantina lelaki tak boleh. Bilangan kurang daripada dua atau lebih daripada dua pun tak boleh. Tepat-tepat dua orang dan jantinanya perempuan. Allai dan allati digunakan untuk ramai kaum perempuan. Okay? Tak boleh digunakan untuk lelaki dan tidak boleh digunakan untuk kurang daripada 3 orang. Okey, di tengah-tengah ini adalah umum, isim mausul yang umum. Umum ini kita tak perlu melihat dari sudut jantina dan bilangan. Okey, cuma man ini biasanya, kebiasaan. Okay, bila sebut biasa ni kadang-kadang ada juga. Okey. Okay. Man ini biasanya digunakan untuk manusia. Biasa ni maksudnya bila kita baca teks-teks Arab, man ini memang digunakan untuk manusia. Biasanya. Tetapi mungkin kalau kita baca ada setengah-setengah teks, digunakan man ini bukan untuk manusia. Maksudnya untuk binatang ke, untuk benda ke, ada juga. Tetapi itu jarang berlaku. Okey, jarang berlaku. Maka kaedah ulama akan dilihat kepada kebanyakan kegunaan dia macam mana. Kalau man banyak digunakan untuk manusia, so diletakkan man ini untuk manusia. Okey, jadi man ini digunakan untuk manusia, tak kisah sama ada lelaki atau perempuan. Boleh gunakan man, tak kisah bilangannya satu ke, dua ke dan ramai. Okey, boleh digunakan man sebab dia berbentuk umum. Okay, baik. Okay. Seterusnya ma. Ma ini digunakan untuk ma juga umum digunakan untuk selain daripada manusia. Okey, ma digunakan untuk selain daripada manusia. Biasanya macam tu. Maksudnya biasa ni dalam banyak-banyak teks, kita baca dalam 10 teks, 100 teks, kita akan jumpa macam tu. Ma digunakan untuk selain daripada manusia. Tetapi kadang-kadang yang sedikitlah. Okey, kita berjumpa juga ma ini digunakan untuk manusia. Jadi ulama-ulama grammar akan melihat kepada kegunaan yang banyak. So ma ni dicek dalam teks, dalam Quran, dalam hadis, ma ini digunakan untuk selain daripada manusia. So dia letakkan ma ini selain daripada manusia. Tak kisahlah benda itu selain daripada manusia itu adalah lelaki ke, perempuan ke, bilangannya satu ke, dua ke ataupun banyak, dia menggunakan lafaz ma. Okey, boleh kan?
Jadi ma yang. Okey. Anzalna mimma, contoh. Diturunkan daripada sesuatu. Sesuatu apa itu? Adalah isim mausul. Maksudnya dia umum, terlalu umum. Okey. Baik, selesai pada ulang kaji isim mausul dan isim isyarah. Okey, kita akan beralih kepada perbincangan kita pada muka surat yang ke 57. Okey, kita masuk 57. Okey, muka surat 57 berkenaan dengan zikir. Dalam buku ni beberapa muka surat daripada 57 sehingga beberapa muka surat yang akan datang dia melibatkan kepada zikir. Dia tak bincang Quran tetapi dia melibatkan kepada zikir, zikir-zikir harian. Dia fokuskan zikir-zikir harian. Seolah-olah dia macam nak stop sekejap tentang grammar, tentang tata bahasa, kemudian didatangkan dengan zikir. So kita ulang kajilah kegunaan-kegunaan yang kita belajar sebelum ni. Lepas pada tu barulah dia letakkan grammar-grammar yang baru. Okey, pada minggu lepas kita bincang tentang la syarikalah sampai sini. Di sini ada perkataan lahu kat sini ya. Dan tiada sekutu baginya. Baginya ni tak ada. Tak ada dalam teks. Tapi dalam buku baru kalau siapa-siapa yang beli, tuan-tuan dan puan-puan beli buku baru dia adalah lafaz lahu. Ini buku lama. Kemudian dahul mulku baginya sahajalah al-mulku kerajaan. Okey, lahul mulku bagi dia sahajalah al-mulku kerajaan. Jadi di sini lafaznya kita pecahkan lafaz-lafaznya. Okey, satu ada huruf la. Kemudian ada perkataan hu. Kemudian al-mulku ini adalah kalimah isim kerana ada alif lam isim. Okey. Lahul mulku la adalah haraf jar. Haraf jar di sini bermaksud milik. La dipanggil selalunya la lil milki. Miliklah, pemilikan, milik. Hu dhamir muttasil. Pihak ke berapa? Pihak kedua, pihak ketiga. Satu. Satulah, isalah kepada keesaan Allah Ta'ala. Okey, merujuk kepada apa? Allah. Okey, merujuk kepada Allah. Sebab dhamir ni dia mesti rujuk kepada siapa? Dia. Bagi dialah al-mulku kerajaan. Okey, jadi hu ni merujuk kepada Allah. Okey, boleh eh? Okey, al-mulku. Okey, di sini kalau kita terjemahkan al-mulku di sini ataupun kita terjemahkan ayat ini bagi dia sahajalah, tiada yang lain. Mulku pemilik kerajaan. Bagi dia sahajalah, tiada yang lain pemilik kerajaan. Okey, sebab apa saya terjemahkan begitu? Kerana lafaz ini dia ada dua, dia boleh bawa dalam bentuk dua susunan. Kalau kita susunkan dalam bentuk al-mulku, lahu pun boleh. Al-mulku lahu pun boleh. Kerajaan itu milik Allah. Ataupun kerajaan itu lahu baginya ataupun milik baginya, bagi dia Allah. Tetapi di sini tak ada perkataan sahajalah. Okey. Al-mulku kerajaan itu lahu milik bagi Allah. Okey, milik bagi Allah.
Tetapi kalau dalam zikir ini diletakkan lahul mulku, dia lebih tinggi lagi bahasanya. Lahul mulku, dia lebih tinggi lagi bahasanya, lebih lebih tinggi lagi maksudnya, lebih tinggi lagi zikirnya. Kerana apa? Kerana lahul mulku hanya hanya baginya kerajaan. Dia ada perkataan hanya. Hanya paling tinggi lah, hanya. Maksudnya tak ada dah. Kerajaan yang mutlak hanyalah milik Allah Ta'ala. Jadi lahul mulku. Dia letakkan lahu dulu. Biasa ayat biasa yang ni. Yang kita buat pun macam ni lah ayat ni. Mulku lahu. Okay. Kerajaan itu milik bagi Allah. Tapi lahul mulku hanya pemilik. Baginya sahajalah al-mulku, kerajaan. Tak ada dah lain, tak ada. Tak ada dah yang boleh berkongsi kerajaan ini, tak ada dah. Pemilik yang sebenar bagi Allah. Ini kalau zikir bentuk macam ni. Kita nafikan tidak ada dah satu kuasa yang lain yang mampu memiliki kerajaan seperti Allah ataupun berkongsi dengan Allah Ta'ala. Tak. Allah pemilik esa, keesaan dalam memiliki kerajaan. Okey, boleh ya? Okey. Jadi perkataan macam ni kita kena hati sikit dari sudut baris. Okey, dari sudut baris. Okey. Kerana silap bertukar je baris kat sini, maka dia membawa maksud yang lain. Contohnya al-malak. Okay. Sama je di tulisan dia. Mim lam kaf. Kalau baca kitab-kitab Arab lagilah dia tidak ada baris. So kita kena berhati-hati kalau sebut al-malaku, malaikat. Okey. Kalau al-milku, pemilik. Ataupun pemilikan. Al-milku, pemilikan. Okay. Al-mulku, kerajaan. Al-malaku, malaikat. Al-milku, pemilikan. Al-maliku, raja. Maliki yaumiddin kan? Malik. Maliki. Maliku. Dia ni raja. Okey, tu baris dia. Mulku, kerajaan. Malaku, malaikat. Milku, pemilikan. Maliku, raja. Okay. Biasanya kalau soalan ni diberi time interview lah. Dia bagi satu teks yang tak ada baris, so dia suruh baca. Lepas tu dia tanya, apa maksud malaku? Apa maksud milku? Apa maksud maliku? Apa maksud mulku? Okey, dia punya perkataan sama alif lam mim lam kaf. Alif lam mim lam kaf sama. Tetapi bila baris berubah, maka ia telah mengubah maknanya kepada makna yang lain. Okay, di sini menunjukkan bahawa kerajaan itu hanya milik Allah sahaja, tidak ada yang lain. Tidak boleh dikongsikan oleh orang lain. Tidak ada kuasa kerajaan yang setanding dengan Allah, tidak ada. Yang ada ni, yang ada sekarang ni hanyalah pinjaman semata-mata. Okay, sementara sahaja. Baik, seterusnya. Okey, walahul mulku, walahul hamdu. Okey, wow. Wow, ataf. Lahu samalah. Okey, lahu la harf jar. Okay, selepas harf jar mesti isim, hu isim. Tapi di sini isim bukan isim yang zahir, dinamakan isim dhamir. Isim dhamir pihak ketiga. Okey, pihak ketiga bilangannya 1. Bilangannya 1. Esalah. Bagi Allah sahajalah. Tak ada yang lain dah. Milik dia sahajalah. Bagi dia semata-mata alhamdu, pujian. Segala pujian. Kita terjemahkan segala pujian.
Itu dah kita dah bincang dah pada perkataan Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian ni ada 4. Puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk. Ada 4 pujian itu. Satu, puji Allah kepada Allah, seperti qul innani anallahu la ilaha illahu, qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Katakanlah wahai Muhammad, la ilaha apa? Aku ni adalah Allah, innani anallah. Sesungguhnya aku akulah Allah. Sesungguhnya akulah Allah. Diulangkan dhamir 2 kali. Innani, sesungguhnya aku, anallah. Aku je lah Allah. Tak ada yang lain. Okay? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Itu puji Allah kepada Allah. Okay? Puji Allah kepada makhluk. Contoh, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak, budi pekerti yang agung. Itu puji Allah kepada makhluk. Puji makhluk kepada Allah banyaklah. Contoh kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita zikir puji Allah, puji makhluk kepada Allah. Contoh zikir yang ada kat sini ni ialah semuanya adalah kita puji kepada Allah Taala. Dan puji makhluk kepada makhluk seperti saya memuji tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Sangat rajin. Boleh bagi masa walaupun sibuk dengan cucu, sibuk dengan apa pekerjaan pun, masih lagi mampu memberi masa untuk bahasa Arab. Okay, sangat baik. Okay. Tetapi semua itu lahu, milik baginya sahaja. Milik bagi Allah Ta'ala. Itu Alhamdulillah. Alhamdulillah isim kerana ada alif lam. Okay, ada alif lam, dia adalah alamatul isim, tanda isim. Kemudian Allah Ta'ala ini yuhyi wa yumit. Yuhyi maksudnya menghidupkan. Dialah yang menghidupkan. Okay, yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumitu, dan dia juga mematikan. Yuhyi. Kalau Yahya, hidup. Okay, sebelum tu, yuhyi ni dipanggil fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Samalah. Yumi itu pun fi'il mudhari'. Dulu fi'il mudhari'. Okay, sebab dia ada perkataan ya di depan. Ya di depan. Wa yumi itu. Okay, yumi itu. Itu adalah fi'il mudhari'. Dialah yang menghidupkan. Okey, kalau Yahya, kalau Yahya maksudnya hidup. Saya, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan Yahya. Okay, Yahya ni maksudnya saya dan tuan-tuan tu hidup. Tapi kita tak menghidupkan yang lain. Kerana kita tidak ada kuasa untuk menghidupkan. Allah ni yuhyi. Kalau yuhyi ni benda yang mati dihidupkan. Benda yang tak ada diwujudkan dan dihidupkan. Itu yuhyi. Sama dengan yumi itu. Yumi itu benda yang dah ada, yang hidup, bergerak, dia matikan. Itu yumi itu. Okey. Dan satu lagi, kalau Yahya, macam ni tulisannya, Yahya, ini nama orang, isim. Yang ni fi'il mudhari'. Okay, yang ni Yahya ni nama orang. Hidup juga. Okey, nama iaitu hidup juga. Tetapi ini isim. Isim Yahya yang dalam surah ya Yahya khudhil kitab bi quwwah. Okey, wahai Yahya, peganglah Alkitab dengan segala kekuatan. Okay, nama anak kepada Nabi Zakaria, Yahya. Okay, kerana Nabi Zakaria ni nak sangat kepada anak, kami hadiahkan. Berikan kepada engkau Yahya. Seorang lelaki, seorang anak yang hidup. Yahya, maksudnya hidup. Yahya. Jadi isim, yang Yahya fi'il.
Wa yumitu, dan bila Allah Taala hidupkan dan dia juga mematikan. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Tidak ada yang lain mampu mematikan sesuatu perkara yang telah dihidupkan. Okay, walaupun kita sebut asbab ialah kemalangan, sakit, sebab itu dinamakan asbab. Tetapi hakikatnya yang mematikan adalah Allah. Sebab dia kata wa yumitu, dan dialah yang mematikan. Dia yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir, sesuai dengan namanya lah, muhyi wa mumit. Muhyi wa mumit itu nama bagi Allah Taala dan sifat bagi Allah. Dia menghidupkan dan dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah, dan dia ala kulli syai'in qadir. Okay. Wow ni kita boleh guna dua lah, sama ada guna ataf pun boleh ataupun istiqlah pun boleh. Kita guna ataf lah, ataf sambung ayat lah. Huwa dhamir munfasil. Ingat lagi dhamir munfasil, dhamir yang tidak bersambung. Munfasil. Okay, dhamir munfasil. Huwa, dia iaitu pihak ketiga. Pihak ketiga, bilangan satu lah, isa lah. Bilangan satu, isa lah. Huwa, dia Allah, ala tiap-tiap, di atas. Maksudnya ala ni haraf jar. Okay, haraf jar. Kemudian kulli, baca baris bawah. Okay. Kerana bila ada ala haraf jar, mesti ada isim. Dan isim itu mesti baris bawah. Tadi baca wa huwa ala kulli syai'in qadir, salah. Okey. Tak boleh baca wa huwa ala kulli syai'in qadir, tak boleh baca wa huwa ala kulli syai'in qadir, tak boleh. Kita baca wa huwa ala kulli. Kulli, baca kulli. Sebab apa? Ada ala. Tiap-tiap. Okey, tiap-tiap. Okey, saya nak memperkenalkan satu nama istilah barulah. Okey, istilah baru, tapi insya-Allah kalau tak dapat pun saya akan ulang. Bila saya dah guna satu istilah baru, insya-Allah saya akan ulang. Okey, kulli ni apabila berada selepas daripada haraf jar, nama dia, nama istilah dalam grammar dia dinamakan isim majrur. Okey. Isim yang mana berada selepas daripada haraf jar. Kita tahu, selepas haraf jar mesti isim. Selepas daripada haraf jar mesti isim. Okay. Isim itu namanya, nama dalam grammar, nama dalam grammar kerana kedudukannya selepas daripada haraf jar dinamakan isim majrur. Maksud isim majrur ni, isim yang dibaris bawahkan. Isim yang dibaris bawahkan. Ini nama istilah barulah. Isim yang dibaris bawahkan. Kenapa dia kena baca baris bawah? Kerana sebelum itu ada haraf jar. Fungsi haraf jar ini, bila dia ada je, dia akan menyebabkan kalimah selepasnya tu kena kedudukan bawah. Bila ada haraf jar saja, dia akan memerintahkan kalimah selepasnya itu kena berada pada kedudukan bawah. Itu dinamakan isim majrur. Okay, isim majrur. Baik. Kulli ni saya sebut sebagai isim, tetapi dia tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Syai'in, baca baris bawah. Okay, baca baris bawah. So kita tahu kulli mudhaf. Tak lagi mudhaf sandar. Sebab perkataan kulli ini dia kena mesti ada mudhaf. Dia mesti mudhaf, dia kena ada mudhaf pun ilaih. Maksudnya bila sebut di atas tiap-tiap apa? Syai'in, sesuatu. Di atas tiap-tiap syai'in, sesuatu. Yang ini mudhafun ilaih. Apa? Tiap-tiap sesuatu. Allah dan dia atas tiap-tiap sesuatu apa?
Dan dia tiap-tiap di atas tiap-tiap sesuatu apa? Qadirun, maha kuasa. Okay? Qadirun, maha kuasa. Ini isim, ada tanwin. Nanti kita akan belajar kenapa dia kena baca qadirun pada pembincangan yang akan datang. Qadirun. Okey. Jadi kalau kita lihat susunan dia, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia boleh kita qadirun tu di depan pun boleh. Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Tetapi ayat tu tidak kuat. Wa huwa qadirun ala kulli syai', walaupun betul dan biasa digunakan begitu, tetapi ayat itu sastranya tidak tinggi. Tetapi bila Allah Taala menjelaskan ataupun dalam zikir ini, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir tu duduk di belakang. Itu membawa maksud yang kuat. Maksudnya, dan dia sahajalah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan dia sahajalah atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Maksudnya dia kena ada perkataan hanyalah. Tak ada yang lain. Jadi yang memerintah tiap-tiap sesuatu ini hanyalah Allah. Hanya dia sahaja yang kuasa. Yang menentukan ataupun mentadbirkan setiap sesuatu yang ada. Yang lain tak mampu untuk mentadbir. Tak mampu untuk berkongsi. Tak boleh. Tak ada. Tak la syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah. Okay? Jadi letakkan qadirun di belakang tu untuk membawa maksud hanya dia sahajalah. Tak ada yang lain. Okay, kalau dia duduk, kalau qadirun berada selepas huwa, dia tidak ada perkataan hanya. Dan dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tetapi kalau letakkan qadirun belakang dan hanya dia sahajalah di atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Tak ada dah yang lain, tak ada. Sebab tu dia letakkan qadirun pada di belakang. InsyaAllah nanti kita akan bincang lebih lanjut tentang ini. Maksudnya meletakkan kedudukan belakang, depan dan sebagainya. Okay, ada soalan berkenaan dengan zikir ini? Kalau tak ada, kita lihat kepada zikir seterusnya. Zikir selepas sembahyang, selalunya kita baca istighfar mula-mula. Kemudian kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang ketiga, Allahumma ajirna minan nar. Kita lihat kepada seterusnya surat 58. Okay. Okay. Allahumma ajirna minan nar. Okay. Allahumma ajirna minan nar. Okay. Allahumma, ini satu perkataan. Allahumma, ya Allah, ajirna, lindungilah na kami. Allahumma, ya Allah, ajir, lindungilah na kami minan nar, dari neraka, dari azab api neraka. Baik. Pertama tentang Allahumma. Allahumma ini sama dengan ya Allah. Sebab itu dia terjemahkan ya Allah. Asalnya ya Allah. Ini sebenarnya dia punya lafaz ini digunakan ya Allah. Okay. Kemudian dibuangkan ya. Okay. Asalnya ya Allah. Kemudian dibuangkan ya. Kemudian ditambahkan dengan huruf mim. Jadilah Allahumma. Okay. Untuk apa tambahkan mim ini? Adalah untuk mentakzimkan, untuk membesarkan Allah. Okay. Allahumma. Asalnya ya Allah. Sebab itu terjemahkan ya Allah. Sama maksudnya ya Allah. Ya Allah itu sebenarnya perkataan ini. Kemudian dibuangkan ya.
iaitu apa? Haraf nida. Dibuangkan haraf nida, kemudian Allah itu ditambahkan huruf mim. Mim ini adalah mim dinamakan untuk mentakzimkan. Takzim ni maksudnya untuk membesarkan Allah Ta'ala. Jadilah Allahumma. Jadi boleh doa dulu-dulah. Ya Allah pun boleh. Seru nama Allah. Ataupun Allahumma. Allahumma pun seru nama Allah. Cuma ada huruf mim untuk membesarkan Allah. Lebih mentakzimkan Allah Ta'ala. Okay, boleh? Itu maksud Allahumma. Nanti kalau orang tanya, Allahumma ni apa maksudnya? Ya Allah. Buang ya, tambah mim. Tambah mim untuk apa mim itu? Bukan sahaja tambah. Okay, mim itu adalah untuk mentakzimkan, membesarkan Allah Ta'ala. Okay, Allahumma. Okay, Allahumma ajirna. Okay, ajirna ni adalah fi'il amar. Okay, fi'il amar, kita kena faham konsep fi'il amar dulu. Fi'il amar ini maksudnya perintah. Sekarang ni saya nak guna lafaz saja. Nanti saya akan bawa maksud iaitu doa. Okay, ini sebab dia doa. Tapi kita akan guna fi'il amar. Apa maksud fi'il amar? Maksudnya perintah. Okay, pertama ada yang memberi arahan, perintah ataupun arahan kan. Okay, yang memberi arahan satu lagi menerima arahan. Okay. Itu konsep dari sudut fi'il amar. Okay, fi'il amar. Okay. Pertama yang memberi arahan dan menerima arahan. Okay, yang menerima arahan, yang buat tu adalah yang inilah, yang menerima arahan. Contohnya buat sekarang. Siapa yang buat? Guru beri arahan kepada pelajar. Buat sekarang, pelajar kena buat. Guru tak payah, guru hanya beri arahan. Baik. Ini fi'il amar, ni konsep umum sebelum kita pergi ke sini lah. Okay, dalam fi'il amar pula, okay, dia ada pihak yang tinggi, satu lagi pihak yang rendah. Okay, contoh tinggi ni Allah lah. Pihak rendah ni hamba. Okay, boleh. Maka pihak yang tinggi ini, apabila dia beri arahan, kita sebut sebagai perintah ataupun amar. Okay, amar. Maksudnya dia akan guna fi'il amar dan maksudnya juga adalah perintah. Tetapi apabila pihak rendah kepada pihak yang lebih tinggi ataupun pihak yang tinggi, macam kita kepada Allah, kita gunakan fi'il amar tetapi maksudnya adalah doa. Okay. Sebahagian kitab dia tulis fi'il doa terus. Jadi kalau tuan-tuan baca, tiba-tiba ada baca fi'il doa dia tulis. Fi'il doa. Itu maksudnya fi'il amar, tetapi untuk jaga adab kita dengan Allah, maka kita sebut sebagai doa. Fi'il amar, fa'al amar itu maksud arahan. Okay. Namun untuk menjaga adab kita dengan Allah Ta'ala, maka kita menggunakan lafaz fi'il doa ataupun fi'il amar dengan maksud doa, dengan makna doa. Okey, boleh ya? Okey, baik. Seterusnya, Allahumma ajirna. Jadi fi'il amar ni biasanya dia mati. Macam kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Katakanlah kul. Dia ada mati belakang. Okey. Jadi Allahumma, ya Allah, ajir, maksudnya lindungilah. Sebenarnya ajir ni dia ada dhamir kat sini. Dalam ajir ni ada dhamir anta. Sebab kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Okay? Kepada Allah. Dan dalam bentuk ini, kita sedang bermunajat dengan Allah.
Okay, kita sedang berdialog dengan Allah. Sebab itu kita guna Ya Allah. Dalam bahasa Arab, bila ada Ya Allah, maksudnya kita sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Sedang bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Maka ajir ni, lindungilah kami. Siapa yang lindungi kami? Kepada siapa kita minta? Kepada anta, Allah. Kepada engkau. Ajir, lindungilah oleh engkau na akan kami. Okay. Ajir maksudnya lindungilah oleh engkau. Lindung apa? Nak lindung siapa ni? Na kami. Okay, kami ni dhamir muttasil. Pihak ke satu. Pihak yang berdoa lah. Pihak ke apa? Pihak pertama. Yang sedang berdoa. Okay, mewakili yang lain. Okay, pihak pertama bilangan ramai. Bilangan ramai. Boleh? Kami, gunakan lafaz kami. Ajirna, lindungilah oleh engkau na kami, akan kami. Lindungi minan nari, dari api neraka. Maksudnya dari azab api neraka. Min haraf jar. Nari, kedudukan bawah. Okay, kedudukan bawah kerana berada selepas haraf jar. Nar isim. Ada alif lam selepas haraf jar dan baris bawah. 3 alamat isim. Ada alif lam pertama, kedua berada selepas haraf jar dan ketiga baris bawah. Okey, isim dinamakan ini isim majrur. Okay, saya gunakan lafaz yang tadi. Majrur. Apa isim majrur? Maksudnya isim yang dibaris bawahkan kerana berada selepas daripada haraf jar ini. Baik, selesai yang itu. Okey, boleh. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Selesai. Okay, kita masuk kepada zikir yang keempat pula. Selepas kita sebut Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita akan sebut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Okay, baik. Kita teruskan. Ya Allahumma macam tadi juga. Asalnya ya Allah. Kita buang ya. Kemudian tambah mim. Mim yang bersyaddah. Mim ini adalah untuk mentakzimkan. Untuk membesarkan Allah Ta'ala. Boleh? Jadi bila kita sebut ya Allah ni, kita sedang berdialog, sedang meminta kepada Allah, sedang berdialog, sedang bermunajat dengan Allah Ta'ala. Maka dia isim. Okay. Ya Allah, kita nak minta. Jadi kita puji dulu. Ya Allah, antas salam. Anta, engkau lah kesejahteraan. Engkau kesejahteraan. Salam. Anta dipanggil dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Okay, munfasil. Pihak kedua bilangan 1. Okay, bilangan 1. Tidak adalah kesejahteraan itu melainkan engkau. Engkaulah yang memberikan kesejahteraan. Engkaulah yang memberikan kesejahteraan. Sejahtera ini maksudnya selamat. Keselamatan
Kalau kita keselamatan, kita minta kepada salam ini, yang mana sifat Allah yang maha memberikan kesejahteraan ini supaya kita ini dilindungi daripada fitnah. Fitnah dunia dan fitnah akhirat. Fitnah, bala ataupun ujian daripada di dunia dan di akhirat. Ketakutan, kemiskinan, kita minta dijauhkan semua. Itu kita berada pada salam. Macam selawat lah. Allahumma salli wa sallim. Sallim itu adalah sejahtera. Sejahtera. Islam sangat mementingkan kesejahteraan. Sebab itu Islam pun, kalau kita lihat kepada salam ini, yang mana kata akal dia daripada lima. Sejahtera lah. Apa? Isim, jamak, muzakkar, salim. Sama lah daripada salimah. Salimah. Kesejahteraan. Maksudnya kalau kita bersifat dengan kesejahteraan ini, kita sentiasa buat baik kepada orang lain. Macam Islam. Islam daripada perkataan aslama. Aslama. Dia ada perkataan sin, lam dan mim. Kesejahteraan. Maksudnya kalau orang tu masuk Islam, betul-betul dia mempraktiskan Islam yang baik, dia jadi orang baik. Kalau dia mempraktiskan Islam dengan betul-betul seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi, maka dia jadi orang baik. Kerana apa? Islam ini daripada perkataan salimah, kesejahteraan. Sebab itu bila Rasulullah datang, puak-puak yang berperang pun akan berbaik. Kaum yang Aus dan Khazraj bergaduh bertahun-tahun. Bila perlu Islam je, mereka bersaudara. Kerana Islam ini adalah agama dalam bentuk kesejahteraan yang membawa kesejahteraan, keselamatan kepada semua manusia. Antas salam. Engkaulah kesejahteraan. Wa minkas salam, dan daripada engkau sahajalah. Tiada yang lain, assalam. Wa haraf ataf. Min haraf jar. Ka dhamir muttasil. Pihak kedua, pihak kedua, ka. Dan daripada engkau sajalah assalamu, kesejahteraan. Ini isim lah, dia ada alif lam. Wa ilaika ya'udus salam. Daripada Allah kesejahteraan, dan kepada engkau sahajalah kembalinya oleh kesejahteraan. Wow, apa? Ilaik, haraf jar. Ka dhamir muttasil. Dan kepada engkau sahajalah. Ka ini dhamir muttasil pihak kedua, sebab kita sedang bermunajat dengan Allah, kita menggunakan dhamir anta semua sebab kita nak berdoa kepada Allah Taala. Ini juga dinamakan isim majrur. Dhamir muttasil ini juga disebut sebagai isim majrur. Sebab apa? Kerana dhamir ini berada selepas haraf jar. Dinamakan isim majrur. Kemudian wa ilaika, dan kepada engkau sahajalah ya'udus salam. Sebenarnya kita nak minta doa daripada Allah, tapi kita puji dulu. Antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kemudian baru kita doa ni. Fahayyina rabbana bis salam. Fahayyina rabbana bis salam. Ini bentuk doa. Kita start daripada sini bentuk doa. Sampai sebelah. Ya'udu, kembali. Kembali ini fi'il mudhari'.
Okay, fi'il mudhari' ini kerana dia ada huruf ya. Okay, ada huruf ya. Ya'udu. Biasanya fi'il mudhari' baris dia baris depan. Itu biasalah, kebiasaan baris asalnya baris depan. Maksudnya dia boleh berubah, tapi baris yang asalnya adalah baris depan. Wa ilaika ya'udus salam. Dan kepada engkau sahajalah kembalinya oleh kesejahteraan. Assalam, keselamatan, kesejahteraan, dijauhkan daripada fitnah-fitnah dunia dan akhirat. Okay, maka kita pun berdoa lah kepada Allah Ta'ala. Setelah kita puji-puji Allah Ta'ala, kemudian kita berdoa. Fahayyina. Okay, fa ini adalah haraf. Okay, haraf. Hayyina, hayyi satu kalimah, na satu kalimah. Okay, hayyi di sini dipanggil fi'il amar, namun bermaksud doa. Maka hidupkanlah. Nah, hidup siapa? Kita minta kepada Allah. Okay, dia ada domir anta dalam dia. Domir anta. Awak, engkau. Okay, anta. Maka hidupkanlah oleh engkau, ya Allah. Ataupun, maka hiduplah oleh engkau. Hidupkan siapa? Na, kami. Okay, kami domir muttasil. Pihak pertama yang doa, ramai. Tak kisah, lelaki ke perempuan. Kita tengok orang doa. Kalau perempuan, Aminah yang berdoa. Okay, Aminah. Nah, termasuk. Nah. Okay, maka hidupkanlah kami ini, orang yang berdoa serta orang yang mengaminkan. Ataupun, misalnya yang ni wirid kan, kita doa sama-sama. Kita apa? Kita baca sama-sama. Okay, fahayyina rabbana bisalam. Contohnya kalau ada anak-anak sekali, fahayyina rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami. Hidupkan kami apa? Okay, kita padam tu. Okay, rabbana. Okay, yang ini seruan ni, rabbana. Dikata di sini, wahai Tuhan kami. Okay, hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami. Ini seru pula. Okay, sebenarnya ini bentuk doa dah. Betul dah. Rabbana maksudnya ya Rabbana. Ya Rabbana. Sebenarnya macam ni. Ya Rabbana. Tapi dibuangkan ya. Okay, dibuangkan ya. Okay, dia boleh. Dalam grammar harus. Kalau kita nak tidak menyebut perkataan, dia panggil apa? Haraf nida. Okay. Tetapi dia punya baris kena baca ba. Rabbana. Okay, Rabbana. Okay, dia ya ni, perkataan ya ini apa yang dinamakan sebagai haraf nida. Okay, haraf nida sedikit. Perbincangan haraf nida. Kalau contoh, diseru, kalau seru tu namanya, kalau Rabbana ni dia ada dua kalimah. Rabba mudhaf, na mudhafun ilaih. Kalau kita seru seseorang dan kita seru itu dia ada bentuk sandaran. Macam Rabbana kan, dia ada Rabba satu, dia ada na. Rabba mudhaf, na mudhafun ilaih. Maka bila kita buat satu seruan, ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Okey, ya Rabbana, wahai Tuhanku. Wahai Tuhan kami. Maksudnya bila ada mudhaf dan mudhafun ilaih, maka Rabban kena baca baris atas. Tetapi kalau tak berlaku mudhafun ilaih, tak berlaku sandar menandar, dia kena baca baris depan. Macam ya Rabbun Allah. Ya Rabbu,
Ya Rabbu. Ya Rabbun Allah. Ya Rabban Allah. Saya guna nama lain. Okey. Okey, contoh kalau saya seru nama yang lain. Contohnya, saya seru nama seorang lelaki Muhammad. Jadi saya akan seru Ya Muhammad. Okey, dia kena baca baris depan. Sebab namanya sebiji je. Dia seru pun seorang yang nama Muhammad. Tetapi kalau namanya dia ada berbentuk sandang. Contohnya nama saya. Ya Abda. Okey, kita guna baris atas. Ya Abdal Al-Quddus. Nama saya ni ada dua. Quddus. Maksudnya dia ada mudhaf. Quddus. Ya Abda Quddus. Okey, Abda. Dia kena baca Abda. Tak boleh baca Ya Abdul. Ya Abdul Quddus saja. Okey. Kalau nama dia satu saja, dia tak ada berbentuk macam saya ni. Sandar menyandar ni, kita baca Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Wahai Ali. Wahai ya wa ya Ali. Macam tu saja. Ya Umaru. Macam bagi depan. Okay. Tetapi kalau dia berbentuk sandar menyandar, maka dia ada bagi atas. Sama dengan sini lah. Rabbana. Kenapa baca Rabbana? Kerana dia mempunyai haraf nida yang tidak disebut. Fahayyina, maka hidupkanlah kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Asalnya macam itulah. Wahai Tuhan kami. Ya Rabbana. Asalnya macam itu. Tetapi dalam grammar bahasa Arab, boleh dan sah jika kita tidak menyebut tentang haraf nida. Tetapi bila kita belajar grammar, kita tahu sebenarnya ada haraf nida di sini. Sebab itu baca Rabbana. Tapi haraf nida tersebut tidak disebutkan di dalam zikir. Boleh ya? Fahayyina, maka hidupkanlah kami ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabba mudhaf na mudhafun ilaih. Sandarlah. Bisalam, dengan kesejahteraan. Okey, dengan kesejahteraan. Jadi minta kita ini hidup di dalam keadaan kita sejahtera, tidak berlaku serabut. Okey, tidak berlaku kesusahan, fitnah dalam sudut agama, fitnah dari sudut kehidupan, fitnah dari sudut dunia dan akhirat. Minta fahayyina Rabbana bisalam. Diharapkan. As-salami, baca baris bawah salam. Kenapa baca salam baris bawah? Kerana sebelumnya itu adalah haraf jar. So, as-salam. Okay, bisalam. As-salam dinamakan isim majrur. Okay, isim majrur. Itu istilah. Kalau tak dapat pun tak apa. Nanti saya akan ulanglah sebab saya dah gunakan istilah isim majrur. Bila ada je haraf jar, maka saya akan sebutkan selepasnya itu adalah isim majrur. So, as-salam ini tanda isimnya ada tiga. Satu, ada alif lam, baris bawah selepas daripada haraf jar. Okey, selesai. Itu doa yang pertama kepada Allah Ta'ala. Kemudian, wa adkhilna jannata darussalam, ada sambungan. Wa adkhilna, dan masukkan kami. Ini doa lagi. Wa ataf. Okey, sambung. Ataf kepada hayyina Rabbana bisalam. Kemudian adkhilna. Okey, adkhilna. Okey, adkhilna. Kita potong dia sampai sini. Ini pun dalam bentuk doa lagi. Dan dia mati. Dia mati maksudnya dia adalah fi'il amar
fi'il amar. Okay, fi'il amar. Tetapi oleh kerana daripada kita kepada Allah, kita letakkan dalam doa. Doa kepada permintaan. Harap-harap. Okay, namakan doa. Okay. Wa adkhilna, dan masukkan kami. Okay. Adkhilna ini fi'il amar daripada perkataan adkhala. Okay. Adkhala ni maksudnya memasukkan. Jadi ada dua, satu dakhala, sama dia kata asal dia adalah ataupun huruf asalnya adalah da khala. Dakhala. Okay. Dakhala maksudnya masuk. Maksudnya tubuh saya ni, saya masukkan tubuh saya dalam bilik. Saya masuklah bilik, masuk dalam masjid. Okay, masuk dalam surau. Itu sebut dakhala. Tetapi adkhala, dia ada alif di depan ni. Okay, da ada khala. Maksudnya saya ambil, contohlah saya ambil pen ni, saya letakkan di dalam masjid. Ada khala, khalama fil masjid. Saya masukkan pen ini di dalam masjid. Saya tak masuk. Saya tak masuk pun masjid. Tetapi saya memasukkan pen ini di dalam masjid. Itu panggil adkhala. Okay, maksudnya kita minta Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam masjid. Okay, tapi kalau perbuatan kita sendiri yang masuk di dalam masjid, yang masuk di dalam rumah, kita panggil dakhala. Okay, dakhala. Kalau adkhala, kita bukan kekuatan kita yang masukkan, tetapi ada yang lain ambil kita, pegang kita, masukkan kita ke dalam rumah. Contoh, anak kita tak nak masuk rumah, main kat luar. So kita ambil anak kita, masukkan dalam rumah, itu dipanggil adkhala. Okay, mudah sekali anak lah. Anak kita kecil, dia main kat luar, so dia tak nak masuk rumah. Kita panggil masuk rumah, tak nak masuk. Maghrib, tak nak masuk. So kita angkat dia, masukkan dia di dalam rumah, dia namakan adkhala. Tetapi kalau dia masuk sendiri, maghrib, dia tengok, waktu maghrib, dia pun masuk. Dia panggil dakhala. Okay, perkataan dakhala. Tapi adkhala, memasukkan. Kalau dakhala masuk, adkhala memasukkan. Itu fi'il madhi, dakhala, adkhala. Jadi di sini kita tak mampu untuk masukkan diri kita ke dalam masjid, ke dalam jannah, ke dalam syurga. Kita tak mampu untuk masukkan diri kita ke dalam syurga. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita berdoa supaya Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Itu maksudnya adkhala. Dia ada huruf A di situ. A di situ maksudnya menunjukkan memasukkan kita al-jannah ke dalam syurga. Jadi ini adalah fi'il amar berbahasa doa. Kemudian dia ada dhamir. Dalam adkhala ni ada dhamir anta. Sebab sekarang ni kita berdoa kepada engkau. Kepada engkau iaitu kepada Allah Ta'ala. Okay, adkhala. Okay, saya nak kongsi yang ini sedikit. Yang adkhala tadi saja ya nak tunjukkan. Okay. Hilang. Okay, tak apa, tak ada lagi. Okay, kita teruskan. Ini tadi 58.
Wa adkhilna, dan masukkan kami. Dan masukkan kami, kami, masukkan, kita minta masukkan siapa? Masukkan kami lah. Okay. Wa adkhilhu. Kalau kita doa kepada si mati, wa adkhilhu. Okay. Wa adkhilhu. Wa adkhilha, dan masukkanlah dia, si mati. Wa adkhilha, dia perempuan, al-jannah. Okay. Al-jannah. Jannah, syurga. Okay. Al-jannah ni diterjemahkan syurga, dan kalau kita lihat maksud lain pun maksudnya kebun. Kebun yang melindungi kenikmatan yang ada di dalam syurga. Okey. Ada pokok-pokok yang melindungi, cantiklah. Okey, dalam syurga. Kemudian al-jannah dara. Dara maksudnya negeri. Di sini letak negeri. Dara, negeri. Kita pun guna juga macam Selangor Darul Ihsan. Yes, Selanjur Darul Ihsan. So, negeri ihsan, negeri yang ihsan, yang berbuat baik. Jadi kalau kita betul-betul menghayati tentang nama-nama negeri ni, semuanya dalam bentuk kebaikan ataupun dalam bentuk doa. Okay, macam Selangor Darul Ihsan. Maksudnya, bila seseorang yang masuk ke dalam Selangor ini, maka mereka akan dibuat baik, akan dilayan dengan baik, diberikan hak dengan baik. Itu maksudnya Al-Ihsan. Al-Ihsan buat baik. Kelantan Darul Naim. Bila masuk dia Kelantan, maksudnya dia akan mendapat nikmat-nikmat yang banyak. Nikmat air, nikmat udara yang segar, air yang cukup. Macam-macam lah nikmat-nikmat yang disediakan di negeri tersebut. Okay, kalau kita lihat perkataan dar ni, maksudnya rumah-rumah yang banyak dan mempunyai tanah-tanah yang luas. Itu panggil dar. Dar. Ada setengahnya dia sebut dar ni rumah. Dar itu bermaksud rumah. Ada juga orang Arab menggunakan dar itu bermaksud rumah. Dan ada juga dar ini dia letakkan untuk menunjukkan kepada macam penerbitan. Okay, penerbitan dia letak dar. Darul Hikmah. Okay. Cuma saya lihat maksud dar ini adalah suatu kawasan yang luas. Okay. Dan dia mempunyai rumah-rumah yang banyak dan juga mempunyai tanah-tanah yang luas. Itu dar. Okay, kalau bait, bait rumah, baitun. Okay, baitun adalah, saya tengok apa maksud baitun ini, iaitu sebuah tempat, suatu tempat yang mana kita melazimi untuk bermalam di situ. Baik. Kita biasa, sama ada kita tidur ke tidak, itu tak apa. Itu tak kisah. Tetapi kita sentiasa berada di situ dan kita bermalam di situ. Dipanggil bait. Walaupun kemah, kan bait rumah, disebut sebagai rumah. Walaupun kemah, contohnya kita katakan pelarian-pelarian. Okay, yang mana dia hidup dalam kemah. Okay, maksudnya malam pun dia habiskan waktunya di dalam kemah. Sama ada malam tu dia tak boleh tidur ke, dia tidur ke, itu tak dibincangkan. Tetapi malam dia bermalam di situ dan dia melazimi berada di situ, maka itu namakan bait rumah. Okay, kalau dar lebih besar, lebih luas. Maksudnya dalam dar itu terhimpunnya banyak rumah dan banyak tanah. Ya, ataupun tanah yang luas. Disebut dar. Jadi dalam negeri-negeri kita, alhamdulillah, menggunakan style saya zikir inilah al-jannah dar as-salam. Kita selanjut Darul Ihsan. Okay. Johor Darul Ta'zim, membesarkan. Maksudnya kalau kita masuk dalam negeri Johor tu, orang akan memuliakan kita. Mereka akan memuliakan tetamu-tetamu yang masuk ke dalam negeri tersebut. Kalau kita betul-betul menghayati tentang lafaz-lafaz yang telah diberikan. Okey. Seterusnya kita sambung kepada muka surat 59. Al-Jannah Darussalam. Okey, Dara baca-baca dengan baris atas kerana dia mengikut perkataan Al-Jannah. Okey, dia mengikut perkataan Al-Jannah.
Sebab bila kita meminta kepada Allah Ta'ala, masukkan kita ke dalam syurga. Ke dalam syurga. Syurga tu apa? Kita nak sifatkan syurga ni Darussalam. Tempat ataupun negeri kesejahteraan. Surat 59. Okay, baik. Seterusnya, Darussalam. Okay, Dara tadi, kalau kita lihat buku Dara, saya tulislah kat sini. Dara. Okay, Darussalam. Dar ni dia tidak ada alif lam dan dia tidak ada tanwin. Oh, ini pun silap baca baru sini. Maksudnya Darussalami. Darussalam, bukan Darussalamu, Darussalam. Dara tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, kemudian as-salami. Baca dengan as-salami, baca baris bawah. Maka dar ini dipanggil mudhaf. As-salami mudhafun ilaihi. Okay, mudhafun ilaihi. Okay, mudhafun ilaihi. Okay, selesai. Kemudian tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Okay, sikit lagi. Tabarakta. Tabarakta ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Maksudnya engkau mulia. Okey, engkau mulia. Tabarakta, telah mulia engkau. Rabbana. Rabbana sama yang macam tadi, yang asalnya ya Rabbana. Okey, asalnya ya Rabbana, tetapi dibuangkan, tidak disebutkan dengan lafaz ya ataupun haraf nida. Haraf nida. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kemudian Rabba mudhaf, na mudhafun ilaih. Okay, Rabba mudhaf, mudhafun, na mudhafun ilaihi. Apa dia? Kemudian wa, sikit lagi, wa ataf. Okay, waw adalah ataf. Ataf wa ta'alaita. Maksudnya ta'alaita, engkau telah maha tinggi. Ta'alaita. Ini pun fi'il madhi. Ada nama Allah Al-Muta'al. Apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kita puji Allah semula. Okey, lepas kita minta kepada Allah, tabarakta, kau maha tinggi, kau maha mulia. Ya Allah, wa ta'alaita, ya kau maha tinggi. Okey. Ya zal jalali wal ikram. Ya haraf nida. Haraf nida. Za isim. Za ni isim. Isim ni maksudnya pemilik. Okay, pemilik za. Nanti kita akan bincang za ni dia ada panggil isim 5. Dia ada 5 yang lebih kurang sama. Okay, za adalah isim. Za pemilik, jalali, za isim, za ni dia mudhaf. Mudhaf, jadi Melayu lah. Mudhaf. Jalali, keagungan, dia ada baris bawah. Kerana apa? Kerana jalali ni mudhafun ilaih. Merah. Okay, ni mudhafun ilaih.
Okay. Ya zal jalali wal ikram, yang mempunyai keagungan, wa ataf dan ataf, wal ikram, ikram pun mengikut jalal. Okey. Jalal baca baris bawah, ikram pun baca baris bawah. Kerana apa? Kerana diselangi oleh, ditengahkan dengan ataf. Jadi baris mesti sama. Kalau benda yang diatafkan, ataf dan benda yang diatafkan mesti baris yang sama. Nanti kita akan belajarlah bab ataf. Okay, kemudian tabarakta, dan kau maha tinggi, kau maha mulia, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, dan ta'alaita, kau maha tinggi, ya wahai zal jalali wal ikram, yang mempunyai ataupun yang wahai pemilik jalali keagungan, wa dan ikram kemuliaan. Okey, boleh? Jadi saya rasa setakat ini dahulu. Ada soalan sebelum tu? Okay, kalau tak ada, okay, insyaAllah kita sambung untuk minggu depan. Minggu depan kita akan bincang tentang lafaz takbir raya. Lepas habis takbir raya ni lah baru kita masuk subjek barulah dalam tema. Jadi saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana hadir dalam majlis ini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asrina al-Insan Al-Fatihah Al-Ladina Amanu wa Al-Salihat Tawasal Haqqa Tawasal Sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.